Huh. Korang tahu tak kenapa aku berlari macam nak gila tadi? Sebab apa? Sebab aku fikir selama ni pandangan mata aku salah. Sebab sekarang kan kita dah nampak di Malaysia ada 5 bucu. Tu yang aku berlari tengok betul tidak 5 bucu. Sekali tengok aku kira 1, 2, 3, tak payah cerita habis lah. Memang lebih 5 pun, ada 14. 14 bucu 1 bulan. Tengok betul-betul ada 14 jalur. Tapi kenapa bila dekat kejohanan bola tampar bendera Malaysia ni ada 5 bucu je? Agak-agak lah, jangan tunjuk bodoh sangat. Kita orang Malaysia kot. Bendera Malaysia ada 14 bucu 1 bulan, 14 jalur hitam, merah dan putih. Pakai akal sikit lah, jangan konfrontasi sangat-sangat. Ini Malaysia, come on lah. Okay, tutup cerita bendera dulu lah. Cerita panjang-panjang pun hati pun panas. Cepat dulu. Alright guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam video abang untuk kali ini. Untuk seterusnya kita terus jam. Ingat tak pasal yang dekat Indonesia tu, waktu aku sampai di airport di Soekarno-Hatta, aku telah dijemput oleh Bowo. Bowo ni sahabatnya Haji Budi. Haji Budi telah mewakilkan dia, yang mana Haji Budi juga adalah wakil daripada Hari. Jadi wakil atas wakil. So dia hantar aku, dia bawa aku ke rumah Haji Budi. Sampailah di Tangerang, di Jakarta tu. Jadi sampai rumah Haji Budi, luangkan masa sikit apa semua. Sementara tunggu Haji Budi balik, aku pergilah solat kat masjid depan rumah dia tu. Okay lah, nice juga lah masjid dia. Walaupun kecil tapi adalah identiti architecture kat situ. Lepas habis solat, tunggu balik rumah Haji Budi pun balik kebetulan. Kita rehat-rehat lah, minum air kelapa apa segala, makan tengah hari semua. Dan ikut dia lah keluar ke kawasan sekitar. Rasalah feeling tu dekat Indonesia. So okay, situasi tu. Sampailah kami balik berehat. Dipendekkan cerita, habis saja berehat dah dapat 2-3 jam tidur. Aku bangun, aku lepak dekat atas, tingkat atas tu. Nampaklah view menarik daripada atas persekitaran perumahan. Macam kita rumah kalau macam kat Malaysia pada balkoni lah, nampak lorong-lorong taman kan. Dia macam tu lah situasinya. Sehinggalah nampak 5-6 orang yang masuk lorong. Dia punya pakaian macam-macam ala-ala Atras juga. So aku fikir itu mungkin sahabat-sahabatnya Haji Budi, sahabat-sahabatnya Atras Garuda yang welcome untuk kita orang. Tapi sebenarnya sangkaan aku meleset lah. Sangkaan aku meleset. So bila salah seorang sahabat aku turun untuk kita bincang nak pergi beli barang-barang rumah. Jadi bila dia turun, dia pun WhatsApp aku cakap, "Bang, jangan turun. Musuh ada kat bawah." So aku tak tahu. Aku pun turun macam biasa. Bila nampak tuan rumah berborak dengan sahabat-sahabat beliau, jadi kita pun salam macam biasa. Rupanya aku telah bersalaman dengan musuh lah. Kalau dulu musuh, tapi aku anggaplah sebagai sahabat juga. So bila berborak-borak situ, berantakan lah. Suaranya makin kuat. Bila nampak aku makin kuat. Dekik itu anjing atas Malaya, itu anjing apa semua. Malaysia itu anjing jancok. Tapi hati kita ni panas. Tapi kita tahan lah situasi kita di tempat orang. Kita kena berbudi bahasa, berbudi pekerti. Lagipun itu bukan berantakan, pergaduhan, perseteruan tu bukanlah darah daging aku sangat. Jadi biarkan benda tu berlalu. Jadi sampailah dia dapat nasihat daripada Haji, dapat nasihat daripada Hari di luar negara melalui telefon. Akhirnya dalam situasi 3 jam mereka berborak tu, yang datang tu akhirnya slow sikit lah. Dan kuasa Tuhan, dia pun terbuka hati untuk menceritakan supaya kami ni, sebut mengarahkan kami ni berpindahlah ke tempat yang lebih aman, supaya tidak ada lagi grup lain yang datang menyerang yang tidak menghormati Haji Budi. Mungkin akan lebih agresif tindakannya. Jadi malam tu berpindahlah kepada satu apartmen yang lebih privacy dan lebih selesa. Dapatlah aku tengok pemandangan Jakarta pada atas daripada malam sampai siang tu. Ya, mana yang menarik lah. So dipendekkan cerita, besoknya pagi tapi malam tu kami ditemani oleh seorang anak Jakarta dan 3 orang lagi anak Arema di situ. Mereka memang orang-orang yang baik. Dan pendek cerita, bila besoknya pagi kita sama-sama lah berangkat pergi ke stadium seperti semua tahu apa yang berlaku. Dan itulah dia, malam tu kami balik daripada airport.
daripada stadium ke airport, diiringi oleh beberapa barakuda, beberapa pajero kereta, beberapa polis yang dengan senjatanya, mengiringi sampailah ke airport. Alhamdulillah situasi itu aman dan salutlah pada polisi di sana. Akhirnya kami selamat sampai ke tanah air. So bila seperti yang dijanjikan, persahabatan ni dan perdamaian itu mesti diteruskan. Jadi bila tarikh 18 hari bulan 9, perlawanan antara Malaysia dengan Indonesia adalah 19 hari bulan 11. So tanggal 18 hari bulan 11, hari sebelum perlawanan, aku ke Puchong. Di Puchong ni ada satu rumah pekerja Indonesia yang bekerja di sini. Jadi ramai di situ, ada anak-anak Jackmania, ada anak-anak Aremania, ada yang lain pun ada. Jadi di situlah bertemu semula sahabat-sahabat seperti Hari Pandiono, Haji Budi, bawa tak ikut. Dan yang lebih bagus lagi, di situ ada juga Ayah Riko daripada pimpinannya Jackmania. Jadi kita berkenalan di situ, menyampaikan hasrat hati masing-masing, hasrat hati kedua negara. Tercapailah satu kata sepakat, kita mahu memberhentikan perseteruan ini. Sebab macam tajuk awal kita pun, sampai kapan kita mahu berseteru. Pihak yang mahu bermusuhan, kita tidak mahu komen di sini, sebab itu bukan hak kita, itu bukan filosofi kita. Jadi kita memperjuangkan hak kita, dan kita memperjuangkan apa yang kita rasa sepatutnya diwariskan oleh generasi berikutnya. Apa gunanya satu hari nanti anak cucu yang mewarisi scene ini mengatakan sesuatu, kenapa waktu kamu di atas, kamu memimpin, kamu ada kuasa untuk mendamaikan keduanya, tapi kamu tidak mendamaikan, sehingga natijahnya adalah selepas beberapa tahun, selepas beberapa lapis, mungkin akan ada kehilangan nyawa, mungkin ada lebih sesuatu yang negatif lagi berlaku. So di situ tidak boleh tidak terpalit juga orang yang memimpin sekarang ni, terpalit juga kesannya. Jadi kita cuba cari jalan yang terbaik lah untuk melakukan benda-benda yang baik ni. Jadi situ bila masing-masing beri ucapan, Ayah Riko beri ucapan, Hari Pendirian memberi ucapan, aku juga memberi ucapan. Jadi selepas itu kami makan bersama, bergambar bersama, damai situasi itu damai. Dan aku harap daripada pertemuan di situ yang lebih terkesan ya, situasi itu hanya berbekalkan sebiji mentol lampu. Sebiji mentol lampu itu menjadi saksi bahawa kedua buah negara buah negara ini cuba untuk mendamaikan, supaya nanti perdamaian itu merebak ke kedua buah negara. Aku ulangi, disaksikan oleh sebiji mentol sahaja. Itu dia punya, memang terkesan bagi aku. Jadi keesokan harinya mereka nak ke Bukit Jalil. Aku menghantar sahabat aku Radi untuk mewakilkan aku, sebab biasanya memang hari perlawanan aku sangat sibuk. Jadi mewakilkan dia untuk menguruskan sahabat-sahabat di Puchong, menguruskan Ayah Riko, Hari Pandiono, dan juga Haji Budi, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain di situ, untuk dibawa makan tengah hari, bawa dia ke Bukit Jalil juga. Bila di Bukit Jalil, mereka berkumpul di tempat di mana Atas Maya berkumpul, di tempat kami lah, situ di dataran LRT Bukit Jalil. Situ kami ada situ. Kami pastikan mereka dalam situasi mereka yang okey, selamat di situ. Berkumpullah dulu di situ, transit di situ sebelum ke pintu masuk utama. Jadi berkumpullah sahabat-sahabat mereka sehingga sampailah pukul hampir 3-4 petang, barulah kami beberapa komrad aku menghantarkan ke pintu masuk utama, dan mereka bertemu dengan beberapa gerombolan lagi fan Indonesia yang ramai, dan di situ tinggalkan di situ, lepas tu balik semula. Jadi selepas habis game, mereka semua dijemput semula, diambil semula, pastikan semua safe. Cuma adalah beberapa rakan-rakan mereka yang ditahan. Jadi di sini sebelum bila ditahan tu tak apa, kita biarkan yang ditahan tu dulu. Jadi yang mana selamat ni dihantar semula pulang ke rumah mereka, ke penginapan mereka. Jadi esok kan 2-3 hari selepas itu baru kita mengusahakan telah diberitahu beberapa orang telah ditahan. Contohnya Rifki, Pok Yan, dan seorang lagi Andre. Cuma permasalahannya dia kes yang berbeza. Jadi kes Andrea ni sedikit berat.
tak mahulah aku terangkan di sini apa kesnya, tapi dia sedikit berat. Yang mana kita sahabat-sahabat kat sini pun tidak boleh membantu sangat. Cuma dapat dibantu hanyalah Rifki dan Pok Ian, yang mana telah dibantu untuk keluar. Akhirnya dikeluar, dan akhirnya aku telah juga mengiringi mereka di KLIA untuk pulang ke Indonesia. Jadi sampai setakat hari ini, sampai suatu hari yang aku bercakap hari ini, Andrea masih lagi ditahan. Jadi cuma kat situlah kita nak sarankan kepada sahabat-sahabat, kalau boleh janganlah terlalu lancang menaik, janganlah terlalu lancang bercakap. Kita jangan terlalu ikut emosi, berpada-padalah dalam berkata sesuatu, berpada-padalah dalam melampiaskan amarah kita. Sebab di sini ada klosa-klosa atau word-word tertentu yang boleh menyabitkan kita pada satu kesalahan. Di negara yang lain hukumannya lain-lain, di negara yang lain undang-undangnya lain-lain. Jadi kena berhati-hatilah. Malaysia juga berhati-hati, sahabat-sahabat yang di luar sana pun kena berhati-hati. Cuma aku rasa alhamdulillah lah dapat membantu, dan alhamdulillah selepas sampai di Indonesia, beliau pun dah hubungi aku baru selamat sampai. Dan sedikit demi sedikit, daripada satu orang pada jadi 5 orang, 10 orang, akhirnya beratus-ratus. Akhirnya dapat juga aku menyampaikan bahawa fan di Malaysia dengan Indonesia masih lagi ada jalan damai, supaya damaikan kedua negara, supaya tidak ada lagi perseteruan antara kedua negara. Apa lagi nak cakap, tapi itulah tu. Rasa aku dah 10 minit aku cakap tanpa henti, menceritakan perjalanan damai untuk kedua negara. Semoga engkau orang yang mendengar isi hati aku ni, aku tidak menyuruh, aku menyarankan, tapi tidak mensyaratkan supaya kau orang ikut aku. Ini pendapat aku personal. Kalau kau terima, terimalah. Kalau tak terima, aku boleh buat apa. Cuma aku lebih berselesa, berdamai, damai. Dan sekiranya tak mau damai pun, kena percaya satu hari kebaikan akan menang daripada keburukan, insya-Allah. So begitulah untuk episod Malaysia Indonesia sampai kapan. So untuk hari ini, untuk setakat ini dulu lah untuk aku berceloteh. Harap-harap tidak titik mula ini bermula dan berterusan sehingga bila-bila tidak ada perseteruan lagi Malaysia dengan Indonesia. Assalamualaikum, salam damai.